Satu persoalan yang menggemparkan kini sedang tular di seluruh forum pelancongan dan media sosial di serata dunia. Adakah orang Malaysia benar-benar berasal dari Marih? Tajuk berita yang mengujakan ini bukanlah jenaka kosong, tetapi kesimpulan daripada sebuah pengembaraan luar biasa oleh Paco Nadan, seorang penulis pelancongan berpengalaman dari Spanyol. Bersama dua orang rakannya, Carlos, seorang jurutera yang sangat berpegang pada logik dan agak skeptikal, dan Javier, seorang juru gambar yang berjiwa sentimental. Paco bukanlah orang asing bagi Malaysia. Dia telah berkunjung ke sini beberapa kali, terpukau dengan keindahan pantai, kepelbagaian masjid dan kuil, serta senyuman yang mesra, tetapi kali ini berbeza. Dia mahu melihat Malaysia melalui lensa yang sama sekali baru, mata orang yang pertama kali menjejakkan kaki di sini. Carlos dan Javier adalah pasangan mata itu. Perjalanan mereka selama sebulan, sebahagian daripada proyek untuk sebuah akhbar Spanyol, bertukar menjadi sebuah pengembaraan penemuan yang seolah-olah bukan dari dunia ini. Kejutan pertama datang sebaik sahaja mereka meninggalkan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur Klia. Ketika kendaraan mereka meluncur menuju ke pusat bandar Kuala Lumpur, Carlos mengerutkan dahinya sambil melihat keluar tingkap dan berbisik, "Pelik sungguh. Jalan-jalan utama bersih berkilat, tapi saya tak nampak satu pun tong sampah." Beberapa hari kemudian, kehairanan ini mencapai kemuncaknya. Selepas menghabiskan sebotol air, Carlos berjalan sejauh 3 blok bangunan sambil memegang botol kosong itu untuk mencari tempat membuangnya. Dia semakin kecewa. Bagaimana sebuah bandar boleh jadi sebersih ini, kalau tiada tempat untuk orang buang sampah? Ini sihir ke apa? Dia hampir sahaja mencampakkannya ke dalam semak, tetapi Paco menghalangnya. "Tunggu sekejap," kata Paco, sambil menunjuk ke arah seorang wanita Malaysia yang baru sahaja berlalu. Wanita itu telah menghabiskan minumannya, dan bukannya mencari tong sampah, dia dengan cermat memasukkan kotak kosong itu ke dalam beg tangannya. "Mereka bawa sampah pulang," Paco menjelaskan, "atau mereka akan cari kedai serbaneka untuk membuangnya." Itulah budi bahasa. Sikap tidak mahu menyusahkan orang lain, walaupun dengan sampah sendiri. Carlos dan Javier berpandangan sesama sendiri dengan penuh kehairanan. Kalau di Madrid, botol ini pasti sudah terbaring di atas kaki 5-10 menit yang lalu, kata Javier. Ini bukan tingkah laku manusia di bumi. Kejutan kedua berlaku di dalam tren LRT. Mereka bersesak-sesak masuk ke dalam gerabak yang padat pada waktu puncak. Di luar stesen, kedengaran simfoni hiruk-pikuk hon taksi dan deruman enjin motosikal. Tetapi sebaik sahaja pintu tren tertutup, suasana menjadi sunyi sepi. Tiada sesiapa yang bercakap di telepon, tiada perbualan yang kuat, hanya pengumuman stesen yang perlahan. Semua orang tekun memandang telepon pintar, membaca buku, atau sekadar memejamkan mata untuk berehat, macam perpustakaan bergerak, bisik Javier, merasakan suaranya sendiri terlalu kuat. Di platform, pemandangannya lebih menakjubkan. Semua orang secara automatik beratur dalam 2 barisan yang kemas di belakang garisan kuning, meninggalkan laluan di tengah untuk penumpang yang keluar. Tiada tolak-menolak, tiada berebut-rebut. Apabila tren tiba, mereka sabar menunggu semua orang keluar sepenuhnya, sebelum melangkah masuk satu persatu. Macam persembahan yang sudah dilatih, kata Carlos. Rasa skeptikalnya mula goyah. Adakah mereka diprogramkan untuk buat begini? Paco ketawa. Bukan diprogramkan, Carlos. Itu disiplin dan rasa hormat terhadap ruang awam. Dan pada ketika itulah, di dalam tren yang senyap dan teratur itu, Javier berpaling kepada Paco dan meluahkan ayat keramat yang kemudiannya menjadi tajuk blog Paco. "Paco, awak pasti ke orang Malaysia ni bukan dari Marih. Insiden di pasar seni dan gelombang kebaikan yang senyap." Kehebatan perjalanan itu memuncak di pasar seni yang sibuk pada hujung minggu. Javier, yang sedang memegang kameranya, begitu asyik dengan pelbagai warna, bau, dan bunyi sehingga dia terpisah daripada kumpulannya. Apabila dia sedar, Paco dan Carlos telah hilang ditelan orang ramai. Lebih malang lagi, bateri teleponnya habis. Rasa panik mula menyelubunginya. Dia tidak boleh berbahasa Melayu, tiada peta,
Dan setiap wajah di sekelilingnya adalah orang yang tidak dikenali. Berpeluh kerana kepanasan dan kebimbangan, dia berdiri kaku di tengah-tengah laluan yang sesak, merasa buntu sepenuhnya. Pada ketika itulah, seorang makcik penjual yang berusia, dengan senyuman yang ramah, perasan akan riak wajahnya yang keliru. Dia tidak tahu sepatah pun perkataan Inggris, tetapi dia melambai Javier, menunjuk ke arah sebuah kerusi plastik kecil dan menghulurkan segelas air sejuk. Dia tidak mahu uang, tidak bertanya apa-apa. Dia hanya melihat seseorang dalam kesusahan dan menghulurkan bantuan. Kemudian, makcik itu memanggil seorang gadis muda dari gerai sebelah yang boleh berbahasa Inggris sedikit. Gadis itu bertanya kepada Javier apa yang telah berlaku. Setelah mengetahui dia sesat, dia menggunakan teleponnya untuk menelepon Paco. Apabila Paco dan Carlos menemui Javier, dia sedang duduk di atas kerusi plastik, minum air dan coba menggunakan bahasa isyarat untuk mengucapkan terima kasih kepada makcik itu. Carlos, si jurutera yang sentiasa berpegang pada logik, terdiam. Dia telah menyaksikan satu tindakan kebaikan tanpa syarat. Satu simpati yang melangkaui semua halangan bahasa dan budaya. Makcik Tu tak dapat apa-apa balasan pun, Carlos berkata perlahan ketika mereka berlalu pergi. Dia hanya menolong. Itu bukan logik, bukan program. Paco mengangguk. Itu kemurahan hati. Kebaikan? Memberi tanpa mengharapkan balasan. Selamat datang kemari, kawan. Jebisan teka-teki peradaban yang berbeza. Insiden di pasar seni menjadi lensa yang membuatkan mereka melihat segala-galanya dengan cara yang berbeza. Tandas awam di pusat membeli belah bukan lagi sekadar bersih, tetapi sebuah oasis keselesaan yang lengkap dengan tisu tandas, sabun, dan juga pewangi udara semuanya percuma. Tapak pembinaan yang dipagar dengan selamat dan mempunyai pekerja yang sentiasa membantu bukan lagi dianggap membazir, tetapi cerminan mentaliti mencegah lebih baik daripada mengobati yang sudah sebati. Kisah baju teh bergambar kartun yang tertinggal di sebuah hotel di Pulau Pinang yang diceritakan oleh Paco bukan lagi sekadar cerita lucu, tetapi bukti keprihatinan dan sikap suka bergurau yang mengubah kesilapan kecil menjadi kenangan manis. Atau kisah botol air yang tertinggal di dalam LRT, yang dipulangkan dengan reka bentuk seakan tiket perjalanan khas dengan message, tiket perjalanan istimewa untuk penghantaran barang. Kami faham Anda mungkin risau. Ini membuatkan mereka sadar bahwa kebaikan ada di mana-mana. Perjalanan pulang dan kelahiran sebuah legenda. Apabila perjalanan mereka berakhir, dalam penerbangan pulang ke Madrid, ketiga-tiga mereka terdiam sambil merenung kembali pengalaman mereka. Carlos, yang sentiasa coba mencari penjelasan logik untuk segala-galanya, akhirnya mengaku, saya silap. Saya coba menganalisis Malaysia dengan logik barat, tapi saya gagal. Sistem operasi mereka berbeza daripada kita. Ia dibina atas dasar empati. Javier pula sedang membelek-belek gambar yang diambilnya. Saya coba menangkap jiwa Malaysia, katanya. Tapi saya sadar ia bukan terletak pada menara berkembar yang megah atau pantai yang membiru. Ia ada pada tindakan-tindakan kecil. Cara seorang ibu mengajar anaknya mengasingkan sampah, ketenangan di dalam LRT, atau senyuman makcik di pasar. Beberapa minggu kemudian, Paco Nadan menerbitkan catatan blognya, menceritakan segala-galanya, dari kebersihan yang tidak masuk akal hingga keteraturan yang menakjubkan, dari insiden Javier hingga kisah-kisah kebaikan yang senyap. Dia mengakhiri dengan perenggan yang mencetuskan sensasi. Jadi, adakah orang Malaysia berasal dari Marih? Mungkin soalan ini bukan lagi ungkapan lucu, tetapi dalam arti kata tertentu, satu kebenaran. Mereka telah membina sebuah masyarakat di mana kebaikan dan budi bahasa bukanlah sesuatu yang dipaksa-paksa, tetapi reaksi semula jadi, di mana sikap tidak mahu menyusahkan orang lain dianggap sebagai nilai murni yang tertinggi. Seorang CEO sebuah syarikat pernah berkata sesuatu yang sangat berbekas di hati saya. Malaysia mungkin mempunyai banyak sumber semula jadi, tetapi rakyat Malaysia dan kemurahan hati mereka adalah sumber yang paling berharga. Mungkin kita tidak perlu memandang ke bintang untuk mencari peradaban yang lebih tinggi. Mungkin kita hanya perlu melihat ke arah Malaysia. Artikel itu menjadi satu fenomena. Ia bukan sekadar catatan perjalanan,
Tetapi satu renungan mendalam tentang sifat kemanusiaan, membuatkan jutaan orang di seluruh dunia berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, apa yang boleh dunia kita pelajari daripada orang Marikh di Malaysia? Catatan blog. Adakah orang Malaysia berasal dari Marikh? Bukan sekadar fenomena, tetapi telah menjadi badai budaya di Spanyol, Paco, Carlos, dan Javier serta-merta menjadi buruan media. Mereka dijemput ke rancangan televisyen, forum, dan seminar untuk menceritakan semula pengalaman luar biasa mereka berulang kali. Carlos, dari seorang jurutera yang skeptikal, telah menjadi pencerita yang penuh semangat tentang sistem operasi yang dipacu oleh empati rakyat Malaysia. Gambar-gambar Javier, yang merakam detik-detik biasa tetapi penuh puitis, dipamerkan di sebuah galeri terkemuka di Madrid dengan tajuk Marikh di Bumi. Tetapi reaksi yang paling menarik datang dari Malaysia sendiri. Pada mulanya, ia disambut dengan rasa terkejut dan bangga. Orang Malaysia dari Marikh menjadi sohor kini di Twitter. Rakyat Malaysia berkongsi terjemahan artikel tersebut, dan ketawa melihat kehairanan tetamu dari Barat. Mereka berasa bangga karena perkara-perkara biasa seperti kebersihan, keteraturan, dan kebaikan diiktiraf di peringkat global. Namun, selepas itu, timbul pula gelombang perdebatan dan muhasabah diri. Adakah kita betul-betul sebaik itu? Soal seorang wartawan terkenal. Atau ini hanyalah gambaran yang dilihat oleh pelancong di kawasan pusat bandar? Forum dalam talian dipenuhi dengan perbincangan hangat. Ramai yang mengakui bahwa masyarakat Malaysia juga mempunyai masalahnya sendiri. Ketidaksamaan, rasuah, dan sisi-sisi gelap yang tidak pernah dilihat oleh pelancong. Kisah Marikh itu secara tidak sengaja telah menjadi cermin. Memaksa rakyat Malaysia untuk melihat diri mereka sendiri, baik dari sudut yang membanggakan maupun perkara yang perlu diperbaiki. Ia bukan lagi kisah tentang 3 orang Spanyol, tetapi telah menjadi kisah seluruh negara. Beberapa bulan kemudian, apabila badai media reda, sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Musim tengkujuh tiba lebih awal dan lebih dahsyat daripada biasa. Banjir besar melanda beberapa negeri di pantai timur Malaysia, kawasan yang jauh dari laluan pelancongan biasa. Gambar rumah yang tenggelam hingga ke bumbung, sawah padi yang bertukar menjadi lautan, dan wajah-wajah rakyat yang penuh kerisauan disiarkan ke seluruh dunia. Di Madrid, ketiga-tiga sahabat itu melihat gambar-gambar tersebut di skrin televisyen dengan hati yang berat. Marikh sedang tenggelam, kata Javier perlahan, dengan nada yang pedih. Carlos terdiam lama, kemudian berpaling kepada Paco dengan pandangan yang tajam. Paco, kita tak boleh duduk diam sahaja. Artikel awak menjadikan mereka simbol kebaikan. Sekarang, mereka pula yang memerlukan kebaikan dari dunia. Kita terhutang budi pada mereka. Paco mengangguk. Dia tahu Carlos betul. Dia merasakan satu tanggung jawab yang berat. Apa yang patut kita buat? Kita akan kembali, kata Carlos dengan tegas. Tapi bukan sebagai pelancong, kita akan pergi sebagai kawan. Kita akan kumpul dana. Kita akan gunakan kisah orang Marikh ini untuk merayu bantuan. Ayuh kita hulurkan tangan ke Marikh, untuk membina semula dunia mereka. Idea itu merebak seperti api. Mereka melancarkan kempen kutipan dana dalam talian dengan nama yang berani, hulurkan tanganmu ke Marikh. Berbekalkan kemasyhuran daripada catatan blog tersebut, kempen itu mendapat sambutan di luar jangkaan. Dalam masa seminggu sahaja, mereka berjaya mengumpul sejumlah besar sumbangan. Dengan uang itu dan hati yang penuh semangat untuk membantu, mereka kembali ke Malaysia. Kali ini, destinasi mereka bukanlah Kuala Lumpur yang moden atau Pulau Pinang yang indah, tetapi sebuah negeri yang dilanda banjir seperti Kelantan. Apabila mereka tiba, realitinya lebih dahsyat daripada apa yang dilihat di televisyen. Air banjir berwarna coklat keruh di mana-mana. Bau lumpur dan kelembapan menusuk hidung, tiada lagi kebersihan dan keteraturan, hanya kekalutan sebuah negeri yang sedang bergelut dengan bencana alam. Mereka bekerja sama dengan kumpulan sukarelawan tempatan. Kerjanya amat berat, mengagihkan makanan, air minuman, membantu penduduk membersihkan rumah selepas air surut, dan yang paling penting, mendengar. Disinilah, di tengah-tengah kemusnahan dan kehilangan,
Mereka menyaksikan satu lagi bentuk kemurahan hati yang lebih kuat dan lebih asli. Ia bukan ketenangan dan keteraturan di dalam LRT, tetapi laungan, gelak tawa, dan panggilan antara jiran tetangga yang saling membantu menolak bot yang membawa barangan bantuan. Ia bukan kebersihan tandas di pusat membeli belah, tetapi gambaran askar, Sami, dan anak-anak muda sukarelawan yang mereda air kotor untuk mendukung seorang wanita tua ke tempat selamat. Ia bukan layanan sempurna di hotel, tetapi dapur-dapur sementara yang didirikan di mana-mana, di mana semua orang, walaupun mereka juga mangsa, masih bekerja sama memasak bubur dalam periuk besar untuk dikongsi bersama. Carlos, si juru tera itu, tidak lagi menganalisis apa-apa. Dia menyingsing lengan bajunya, memikul guni-guni beras yang berat, badannya lencun dengan peluh. Pada satu ketika, dia tergelincir dan jatuh ke dalam lumpur. Bukannya marah, dia malah ketawa bersama-sama dengan orang Malaysia di sekelilingnya. Buat pertama kalinya, dia benar-benar merasa menjadi sebahagian daripada sistem operasi itu. Javier, si artis itu, hampir tidak mengambil sebarang gambar. Katanya, ada perasaan yang tidak dapat direkam oleh kamera. Dia menghabiskan masanya bermain dengan kanak-kanak di pusat pemindahan, menggunakan silap mata mudah untuk membuat mereka ketawa. Kemuncak perjalanan mereka berlaku pada suatu petang. Selepas seharian bekerja keras, mereka sedang berehat di atas sebuah benteng. Sebuah keluarga yang rumahnya telah mereka bantu bersihkan dari lumpur datang menghampiri. Rumah mereka hampir musnah sepenuhnya. Si istri menghulurkan bungkusan daun pisang kecil. Untuk kamu semua, katanya dalam bahasa Melayu, sambil tersenyum walaupun matanya masih menyimpan kesedihan. Paco membuka bungkusan itu. Di dalamnya ada 3 bungkus kecil nasi lemak yang masih hangat. Dia memandang keluarga itu, kemudian memandang nasi lemak di tangannya. Mereka telah kehilangan segalanya, tetapi masih sanggup berkongsi sedikit makanan yang mereka ada dengan orang yang tidak dikenali. Air mata mula mengalir di pipi Paco, diikuti oleh Carlos dan Javier. Bukan air mata simpati, tetapi air mata hormat dan kesyukuran yang tidak terhingga. Pada saat itu, Paco telah menemui jawaban terakhirnya. Kesimpulan perjalanan kedua. Sekembalinya ke Spanyol, Paco menulis catatan blog yang kedua. Kali ini, tajuknya bukan lagi satu soalan. Orang Malaysia bukan dari Marih. Mereka adalah penjaga kepada sesuatu yang telah dilupakan oleh dunia. Dia menulis, saya silap. Saya memanggil mereka orang Marih karena kebersihan, keteraturan, dan kesopanan mereka. Tetapi itu hanyalah luaran. Saya telah menemui intipati sebenar kemarihan mereka, bukan dalam kesempurnaan, tetapi dalam ketabahan mereka di tengah-tengah kesusahan. Kemurahan hati mereka bukanlah peraturan sosial yang diprogramkan. Ia adalah naluri, api yang menyala paling terang ketika kegelapan melanda. Mereka bukanlah peradaban yang asing, tetapi mereka adalah peringatan tentang kemanusiaan yang kita semua boleh capai. Mereka mengingatkan kita bahwa walaupun ketika kita kehilangan segalanya, kita masih mempunyai sesuatu untuk diberikan. Kemurahan hati yang mengalir dari jiwa. Artikel kedua tidak mencetuskan badai, tetapi ia mencipta gelombang yang lebih dalam dan lebih kuat. Ia melengkapkan cerita, mengubah rasa ingin tahu budaya menjadi sebuah pujian kepada semangat manusia. Dan di suatu tempat di Malaysia, sebuah keluarga, setelah membina semula rumah mereka, mungkin tidak pernah tahu bahwa bungkusan kecil nasi lemak mereka telah memberikan definisi baharu kepada perkataan luar biasa bagi seluruh dunia.